husnul khawatimi wa yustasqal amamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang saya hormati tuan pengurusi kita, tuan imam kita barisan EJK Surau, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tama dan selamanya kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurniaannya kita sama-sama dapat meneruskan kehidupan kita pada hari ini bersamaan dengan 5 Zulhijjah. Mudah-mudahan dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita dapat kita gunakan, manfaatkan ke arah kebaikan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kali kita dengar berkaitan dengan kelebihan dan juga keistimewaan yang disebut di dalam bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah taala. Jadi bahasa Arab perkataan haram itu bermaksud hurmah, penghormatan, kemuliaan. Macam kita sebut tanah haram, tanah yang mulia, yang baik. Jadi bila kita solat di tanah haram, maka Allah Ta'ala gandakan pahala kita berlipat kali ganda nak dibandingkan dengan kita solat di tempat yang lain. Jadi bila mana kita masuk pada bulan yang haram, bermula dengan apa? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Dan di antara 4 bulan tersebut, maka ada 10 hari yang Allah Ta'ala muliakan, lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah di dalam surah Al-Fajr, Wal Fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan juga 10 malam. Maka di antara ulama tafsir, Imam Tabari sebut 10 malam tersebut adalah 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Sekarang ni tuan-tuan yang kita sedang duduk ni. Kemudian ditambah oleh Imam Ibn Katsir, dia mengatakan bukan sahaja malam, bahkan malam dan juga siang. Jadi maksudnya sepanjang hari dia lebih baik nak dibandingkan dengan bulan yang lain, termasuklah bulan Ramadan, kecuali malam Lailatul Qadar lah. Kerana apa? Kerana padanya terhimpun beberapa perkara yang disebut sebagai ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Di antaranya kita dianjurkan untuk berpuasa, solat, sedekah, bayar zakat harta dan sebagainya. Tetapi ditambah satu amalan yang tak ada pada bulan lain, iaitu ibadah haji. Ibadah haji lah tuan-tuan. Itulah kita tahun ni samalah. Macam tahun lepas dia lewat sikit lah dengan Arab Saudi. Jadi kalau kita cerita pasal Zulhijjah, di dalam Islam itu mesti terkait dengan sirah para nabi. Bila kita sebut bulan Aidil Adha, pasti kita akan ingat kepada pengorbanan Nabi Ibrahim, bapa segala nabi. Tak nak cerita panjang-panjang lah. Nabi Ibrahim ni usia dia dah lanjut sikit. Ada ulama sirah kata dekat 82 tahun. Tak ada anak lagi tuan-tuan.
Sedih. Lalu Nabi Ibrahim pun merantau lah, banyak merantau dan sebagainya, sampai ke Mesir, dikurniakan isteri yang kedua. Dapatlah Siti Hajar, kemudian dapatlah juga Siti Sarah. Ditakdirkan Allah kedua-duanya mengandung. Panjang cerita dia. Maka sampai satu masa ketika mana Nabi Ismail dah meningkat usia lah, macam kita budak sekolah rendah, berlaku 3 kali mimpi. Ini kita selalu dengar lah, 3 kali mimpi Nabi Ibrahim. Mimpi yang pertama, hari pertama Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia. Sembelih. Lama tak dapat anak. Anak dah besar, diperintah untuk sembelih. Ketika mana 8 Zulhijjah, maka ketika itu bangun saja Nabi Ibrahim berfikir, apalah mimpi malam tadi? Mimpi sembelih anak. Sebab tu disebut tarwiyah, berfikir. Fikir. Kemudian malam besok 9 Zulhijjah, mimpi yang sama, sembelih anak dia Nabi Ismail. Bangun daripada mimpi, dia dapat satu petanda. Ini bukan sembarang mimpi ni. Ini mesti daripada Allah Ta'ala. Arafah, Yaumul Arafah, mengetahui. Maka pada hari yang ke-10, mimpi lagi sekali. Itu dia, 3 kali. Lalu ketika itu Nabi Ibrahim terus terang dengan anak dia, sesungguhnya aku nampak dalam mimpi aku sembelih engkau. Maka anaknya mengatakan, lakukanlah, sesungguhnya engkau akan dapati aku dalam kalangan orang yang sabar. Tu kita buat korban pada 10 Zulhijjah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa perkara lah yang kita boleh kaitkan dengan bulan Zulhijjah. Baik, nanti kita akan tengoklah, selitkan sedikit berkaitan dengan korban, ikut tajuk kitab kita. Bersama dengan saya, kita bahaskan berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Kita dah sampai kepada fasal yang ke-6, membicarakan berkaitan dengan sifat ikhlas. Betul ya cik dia? Nah, ya rasalah fasal ke-6 ya. Jangan kursi. Rasanya insya-Allah betul lah. Kalau ada pun tak apalah, kita ulang-ulang sikit. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bicarakan berkaitan dengan perkara mahmudah yang dipuji pada syarak, yang mana disarankan kepada kita untuk melakukan perkara tersebut. Sebenarnya semuanya satu je. Daripada taubat, khauf, roja, kemudian cinta kepada Allah, bersyukur, dan kemudian ikhlas. Semua satu je sebenarnya. Cuma dibahaskan satu persatu agar kita dapat membezakan antara satu sama lain. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Berkata musannif pengarang kita, mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmunya dunia akhirat. Amin. Baik, kita bicara berkaitan dengan fasal ke-6, berkaitan dengan ikhlas. Selalu kita sebut ikhlas. Dari raut wajahnya kita tahu dia ikhlas ke tak ikhlas. Tu dia hebat. Pengertian ikhlas, ketahuilah bahawa ikhlas itu menunggalkan Allah Ta'ala pada segala ketaatan dengan qasad. Itu penting dia. Jadi sebab itulah yang kita bicarakan 10 perkara yang dicela pada syarak, semuanya perkara yang tak baik. Antaranya ada perkara dengan sebab adanya benda tersebut maka hilanglah sifat ikhlas. Antaranya sum'ah, ujub, sum'ah, riya, takabur. 4 perkara tersebut ada, maka ternafilah sifat ikhlas dalam diri seseorang. Sebab itulah ulama ajar kepada kita, andaikan timbul salah satu sifat, cepat-cepat kita istighfar. Kemudian kita perbaharui niat kita, istighfar kepada Allah. Ya Allah, aku buat semua ni kerana Engkau. Perbaharui niat kita. Nabi sebut, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Wa kaifa nujaddidu imanana? Sahabat tanya,
macam mana kita nak perbaharui iman kita. Aksirul qaul la ilaha illallah. Perbanyakkanlah engkau sebut tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya kembali kepada Allah dalam setiap perkara yang kita buat. Menunggalkan Allah pada segala ketaatan. Itu dia. Hanya Allah semata-mata. Itulah dia ikhlas. Khalisan lillah, semata-mata kerana Allah. Dengan qasad, itulah dia tujuan. Sebab itulah perkataan qasad sangat penting dalam bidang syariat. Nanti kita akan tengok. yakni ia menghendaki dengan ketaatan itu semata-mata menuntut hampir kepada Allah Ta'ala, taqarrub. Sebab itulah insya-Allah lah nanti tuan-tuan akan melaksanakan ibadah korban. Korban ni pun kita ambil daripada perkataan bahasa Arab, samalah. Menuntut hampir kepada Allah Ta'ala, qurba, dekat. Mendekatkan diri kepada Allah supaya kita mendapat sifat at-taqwa, tu dia. Jadi ibadah korban tersebut, semua ibadah lah sebenarnya. Yang paling penting kan niat je. Niat kita nak buat korban. Adakah contoh, adakah boleh kita satu ekor lembu kita niatkan 7 yang berbeza? Contoh seorang nak buat korban, buat akikah, buat hibah, buat sedekah, jual beli, boleh. Ataupun bernazar, ataupun nak sedekah biasa. 7 niat pada satu ekor lembu, hukumnya boleh. Cuma yang menguruskan tu pening kepala lah, nak uruskan dia. Kalau korban kena bagi 1/3, 1/3, 1/3. Kalau akikah ambil semua kena masak. Kalau nazar ambil semua tak boleh makan. Kalau kita masak sup tu kan bau daripada jauh sedap. Kita nak minum kuah dia pun tak boleh, haram. Sebab dia dah bernazar dan sebagainya lah, jual beli dan sebagainya Allah. Jadi maksudnya niat tersebut merupakan satu perkara yang sangat penting. Itu tuan-tuan semua dah bahas lah panjang lebar. Semua ibadah kena ada pada niat. Jadi bila mana kita kena berniat dalam ibadah korban? Kan korban 10 hari bulan, duit kita dah bagi dah. Ada orang kadang-kadang main kutu daripada tahun lepas lagi, sebulan 100 cukup 800. Jadi time bila kita kena niat? Pun tuan-tuan dah bahas panjang lebar lah. Jadi maksudnya niat tersebut suatu benda yang sangat penting. Dalam mazhab kita, niat itu adalah ketika mana kita melakukan sesuatu perkara. Itu dia punya kaedah dia. Contoh kita solat, dah kita berdiri, dah sedia, time itulah kita niat. Time kita nak ambil wuduk, kita dah buka paip, kita nak sapu muka kita, time itulah kita niat. Samalah juga dengan korban. Bila kita dah ada binatang, kita dah beli, nak sembelih, itulah yang lebih afdal, yang lebih baik. Tetapi dalam bab ibadah korban, ada ulama boleh mengkiaskan kepada bab puasa. Kita tengok puasa niat dia. Puasa itu kan kita lakukan daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Waktu subuh baru kita puasa. Tapi biasa kita niat lepas solat tarawih. Lepas solat tarawih niat sauma godin, besoknya nak puasa. Sebab tu ulama sebut sauma godin, puasanya besok, tapi niatnya sekarang. Jadi maksudnya dikiaskan kepada puasa, niat awal, ibadahnya kemudian. Jadi sebab itulah bila mana kita dah bagi kepada setiap korban tu kan ada pengurus dia yang kumpulkan duit. Kita bagi kat dia, aku wakilkan kepada kau, duit ni untuk buat korban. Itu boleh. Sebab apa? Dia tak nampak lagi binatang. Kan tadi kita katakan niat itu ketika mana kita melaksanakan sesuatu ibadah. Yang lebih afdal, binatang tu kita dah beli. Ni aku punya binatang, lembu.
time itulah kita niat. Itu lebih baik. Tapi sekarang ialah kita nak buat korban kat sini, kita ambil peluang cuti balik kampung. Time sembelih pun kita tak ada. Jadi boleh kita kiaskan kepada yang tadi. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua sedia maklum. Kalau kita cerita bab ibadah korban, ada satu soalan yang sangat popular. Orang kata apa? Adakah boleh kita buat korban kepada si mati, orang yang dah meninggal? Banyak. Dulu masa kecil-kecil ni memang banyak. Setiap kali korban, ada je orang korban untuk mak dia, bapak dia, tapi dah meninggal. Boleh ke tak boleh tuan-tuan kita korban kepada si mati? Tuan-tuan dah tahu jawapan dia. Dalam kita tengok dulu pandangan mazhab kita sebelum kita pecahkan yang lebih terbukalah. Dalam pandangan mazhab kita, kita berpegang teguh kepada pandangan Imam Asy-Syafi'i. Apakah hukum korban kepada si mati? Maka imam kita mengatakan hukumnya tidak sah. Tak sah. Korban kepada si mati tak sah kecuali ada dah kecuali dia ada wasiat. Wasiat ni pesanan. Sebenarnya dalam kehidupan kita janganlah kita terlalu beratkan. Dia mak ayah kita. Ada orang kata kalau wasiat tu mesti kena tulis kat satu paper, tulis-tulis, kena sign, ada saksi, ada cop. Itu ni betul lah, itu dokumentasi. Tapi wasiat ni dalam bahasa Melayu pesanan. Cukuplah mungkin mak ayah kita duduk dengan kita bawah pokok sambil ngeteh kopi dan juga ubi cecah dengan sambal. Sembang-sembang. InsyaAllah tahun depan ingat nak buat korban. Tak sampai tahun depan meninggal, itu pun pesanan. Dia mak ayah kita, kita pun faham lah. Maka kita boleh buat, cukup sekadar ucapan. Mungkin dulu dia pernah tulis WhatsApp, tahun ni ingat nak buat korban lah, tak tahu meninggal. Maka kita teruskan. Cuma menjadi tanggungjawab kepada kita. Adakah wasiat tersebut wajib ataupun sunat? Kalau kita, kalau bukan kita dah, tuan-tuan banyak duit, tak ada masalah, tuan-tuan buat je lah. Tapi kalau contoh orang tu daripada muda sampai dia nak meninggal, niat je, tapi duitnya kumpul-kumpul tak cukup. Tak tahu cakap dengan anak, bila ayah dah mati, korbankan. Anaknya lagi lah, duit tak ada. Adakah wajib ataupun tidak? Yang pertama, kalau waris dia mampu. Kalau apa? Si mati meninggalkan harta. Tuan-tuan banyak kebun, banyak rumah, maka kita boleh gunakan harta tersebut untuk ibadah korban. Tapi kita anak banyak duit, apa salahnya guna duit kita? Itu lebih baik. Itu yang pertama, wajib kalau dia meninggalkan harta. Tapi kalaulah situasi seperti tadi, mungkin orang susah, orang fakir, papa kedana, tak ada harta langsung, bahkan meninggalkan hutang. Kereta tak habis bayar, rumah tak habis bayar, motor tak habis bayar, hutang kat ada kedai acik lagi, banyak hutang, anak dia lagi pening. Maka hukumnya sunat je, tak wajib. Jangan kita bebankan. Sebab apa? Sebab dalam ibadah korban kan kita tahu hukum asalnya sunat muakkad, perkara yang sunat. Kalau perkara yang wajib baru kita boleh badal. Contohnya haji badal. Kalau perkara sunat tak perlu, puasa ke dan sebagainya, kita boleh ganti sebagai waris. Sebab benda yang wajib, ataupun fidyah puasa ke dan sebagainya, itu boleh sebab benda yang wajib. Tapi sunat itu pilihan. Jadi kita dah tahu pada pandangan imam kita, yang pertama tak sah kecuali ada wasiat. Kalau tak pernah tinggalkan sebarang pesanan, memang tak sah tuan-tuan, hukumnya tidak sah. Tetapi kita ulama ni ada satu perkataan bahasa Arab, helah, bahasa Melayu pun helah. Contohnya kita buat ibadah korban, ni korban kita, letak nama kita, contoh namanya Ahmad.
Dia letak nama dia, kemudian pahalanya disedekahkan kepada mak dia. Itu boleh lah. Letak nama dia, bahagian dia, pahalanya disedekahkan kepada mak dia. Jadi maksudnya dari sudut pahala ganjaran dia. Itu pada pandangan mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jelas. Tuan-tuan pun sudah ulang kaji dah tempoh hari. Kemudian kita cuba buka lagi. Sebab apa orang zaman dulu banyak buat? Kita tengok pada pandangan beberapa ulama yang lain. Yang pertama dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, mazhab yang paling besar kat dunia. Adakah boleh kita korban kepada si mati? Boleh, sah. Boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena sedekahkan ke semuanya. Tak boleh ambil, tak boleh makan. Sedekah je lah tuan-tuan. Kemudian yang kedua mazhab Maliki, yang banyak dekat Afrika, belah Madinah sedikit, dan Morocco. Adakah boleh kita korban kepada si mati? Hukumnya makruh. Boleh tapi makruh lah. Makruh ni macam tuan-tuan sebelum pergi surau tadi, tuan-tuan makan durian, makan petai macam tu. Bukan berdosa, makruh. Kemudian yang ketiga mazhab Hambali, ringan sikit, Ahmad Ibnu Hanbal. Banyak digunakan Arab Saudi, golongan Khurasan, golongan Rusia, mazhab Hambali. Adakah boleh kita korban kepada si mati? Hukumnya boleh dan sah. Hukumnya sah, boleh ambil bahagian, boleh makan. Semua boleh. Kepada si mati, ringan sikit. Rupanya orang zaman dulu lebih adim daripada kita. Mungkin dia berpegang kepada pandangan yang lain sebab dia sayang dengan mak ayah dia. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semua ada kaitan dengan niat. Niat kita melakukan sesuatu ibadah, dan kita contohkan tadi ibadah korban. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah taala, dalam bab ibadah korban ni, yalah, sebenarnya kita dapat daging pun bukan banyak sangat. Contoh kalau mungkin lembu tu 5-6 ribu, anggaran daging tersebut mungkin dalam 70-80 kilo ya. Kita ambil cincai 70 kilo lah, bagi 7, seorang 10 kilo, bagi 1/3 lagi, mungkin dapat 2 atau 3 kilo ya. Paling banyak pun kadang 5 kilo je. Jadi sebab itulah ada satu sunnah yang lebih baik. Ini sunnah, nak buat boleh, tak buat tak ada masalah. Iaitu yang dilakukan oleh Nabi, contoh tauladan yang sangat baik. Nabi buat korban, Nabi sedekahkan semua dagingnya, tetapi Nabi makan sikit untuk ambil berkat. Itu sunnah yang lebih baik. Dan kemudian dalam fatwa yang terbaru, ini terbaru, fatwa wilayah persekutuan, dalam pandangan semua imam, adakah boleh kita menjual kulit, babat, kaki, kepala? Itu biasa kadang-kadang orang tak makan, dibuang. Itu semua orang buang. Mana ada makan? Sebab apa? Malas nak urus. Mana-mana tempat macam tu tuan-tuan, sama je. Dalam pandangan imam kita, benda tersebut haram dijual. Memang tak boleh. Sebab tu mereka tanam. Tetapi ada fatwa yang terbaru, wilayah persekutuan. Itu ada muzakarah, pemegang tauliah jawi. Dia kata apa? Boleh kita jual kulit. Sebab sekarang kan banyak produk menggunakan gelatin. Salah satunya boleh ambil daripada kulit. Kalau dikumpul-kumpul setiap masjid dan surau, banyak kita boleh dapat. Tapi leceh lah, tak ada siapa nak buat punya. Boleh kita jual, tetapi dengan syarat. Lepas kita jual kulit, duitnya wajib bagi kepada fakir miskin. Kita pernah kumpul, jual, bagi fakir miskin. Letih lah, baik tanamnya. Bagi fakir miskin. Kita tak boleh ambil, haram. Kemudian yang kedua, boleh kita jual, tetapi duitnya untuk maslahah umum.
Mungkin kita nak buat morning ke kan, solat Jumaat makin ramai, boleh. Tapi leceh sikit lah. Itu yang terbaru. Sebab kita tengok memang kebanyakannya semua kalau tak ada orang nak urus, memang mereka akan tanam. Itu biasalah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, bagi tuan-tuan lah, tuan-tuan dapat 1/3. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan simpan, makan. Kemudian saudara mara sama. Tetapi bagi orang fakir dan juga miskin, orang susah lah, mereka boleh ambil, terpulang dia nak buat apa? Dia nak jual ke, nak makan ke, boleh, tak ada masalah. Itu keistimewaan bagi mereka. Bahkan pada pandangan imam kita, nak menentukan sama ada korban tersebut sah ataupun tidak, mesti diberi walaupun satu orang, orang tu fakir ataupun miskin. Seorang pun cukup, sekilo pun dah cukup memadai. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ibadah korban dengan niat. Dengan niat ni dah. Baik. Kemudian manakah yang lebih baik? Bahasa Arab lebih afdal. Kita nak buat korban ni tuan-tuan, nak lembu ke, nak kambing ke, nak unta, banyak duit. Dia turutan dia kan unta, lembu, kambing. 3 je dalam mazhab kita, yang disebut sebagai al-an'am, binatang ternakan. 3 je. Sehingga ulama kita, ulama Nusantara, dia pecahkan lagi. Unta tak ada kat tempat kita. Lembu dikiaskan kepada seladang, kerbau, boleh. Tapi kuda tak boleh. Kuda tak boleh, rusa tak boleh, kijang tak boleh, kancil tak boleh. Jangan kita memandai-mandai. Kemudian kambing lah, semua jenis kambing boleh, tak ada masalah. Jadi persoalannya, manakah yang lebih baik? Pada pandangan jumhur ulama, semua ulama kata yang lebih baik adalah 1 ekor. Jadi 1 ekor kambing lah, 1 nama. Tapi mahal sikit lah. Pada pandangan imam kita, mana yang paling banyak dagingnya? Paling banyak daging, kambing ke lembu tuan-tuan? Agak-agak lembu lah banyak daging ni kan. Tadi kita kata 1 ekor kan 70 kilo. Kalau kambing berapa kilo je? Kambing berapa kilo je? Lembu lebih baik pada pandangan imam kita lah. Kemudian adakah boleh kita korban 1 ekor lembu, 1 nama? Boleh tak tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah. Duit banyak sangat, duit pencen banyak, beli kereta dah, beli rumah dah, tanah dah, buka kedai pun dah, tapi banyak lagi. Maka ibadah korban dia buat 1 ekor lembu, 1 nama. Oh, itu lebih afdal, lebih baik. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sebelum ni baca sifat zuhud. Kita baca Nabi ketika mana perang Khandaq, Nabi pernah tak makan 3 hari. Sahabat datang kepada Nabi, dia tunjuk perut dia ada 2 batu. Wahai Nabi, aku dah 2 hari tak makan. Nabi tak cakap, Nabi sedih. Tapi Nabi buka jubah, Nabi ada 3 batu. Nabi rupanya tak makan 3 hari, sedih. Tapi dalam fikiran kita, jangan kita fikir Nabi ni orang susah, tak. Banyak dalam kitab sirah sebut bagaimana Nabi buat ibadah korban. Kita nak kaitkan korban. Nabi pernah berkorban 100 ekor unta. 100 tuan-tuan, 100 ekor unta. Nabi sembelih seorang 63 ekor. Itu simbolik umur Nabi lah, 63 tahun. Kemudian baginya dalam 37 Saidina Ali sembelih. Jadi unta ni sunnah dia sembelih ketika berdiri. Ketika mana dia berdiri, kita sembelih dia. Faham? Oh, kita orang Melayu tengok ni memang kejam lah, tapi itu sunnah. Itulah sunnah Nabi. Sebab cara sembelihan ada 3. Pertama, sembelih ketika berdiri. Faham? Yang kedua, sembelih ketika kita baring, rusuk kiri berada di bawah dan lehernya menghadap ke arah kiblat. Sembelih itu biasalah, normal. Kemudian yang ketiga, cara kita bunuh dengan kita berburu lah, tembak ke, memanah ke dan sebagainya.
Itu beberapa perkara yang halal pada pandangan syarak. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi kita sebut Nabi berkorban untuk dirinya 100 ekor. Kita takkan mampu kejar, tuan-tuan. Walaupun kita kaya raya, contohlah. Tapi Nabi ada buat satu lagi ibadah korban dengan 2 ekor kibas. Kibas ni macam kambing biri-biri lah. 1 ekor Nabi sembelih. Ya Allah, ini korban untuk diriku dan ahli keluargaku. Bismillah, Allah Akbar. Faham? Maksudnya satu bahagian Nabi sebut untuk Nabi dan ahli keluarga Nabi. Satu bahagian. Kemudian Nabi sembelih lagi kibas yang kedua. Ya Allah, ini untuk seluruh umatku yang tak mampu berkorban. Bismillah, Allah Akbar. Itu dia. Nabi ingat orang yang susah di kalangan umat dia, tak mampu korban. Sayangnya Nabi kepada kita. Jadi ada satu sunnah yang baik. Ibadah korban kan sunnah muakkad. Sunat setiap tahun muakkad tu bagi yang mampu. Perkataan mampu contohnya 10, 11, 12, 13. Hari raya kan 4 hari. Perkataan mampu tu 4 hari tu kita ada duit belanja lebih siang dan malam. Maksudnya cukup makan kita dengan keperluan kita lah. Tempat tinggal, makan minum, pakaian, kesihatan dan sebagainya lah. Yang penting cukup 4 hari. Sebenarnya itu tak payah cerita, kita banyak je. Tuan-tuan lagi banyak duit kat bank, tabung haji, ASP. Lagi sebenarnya mampu. Ini perbahasan perkataan mampu dalam fiqh. Selama 4 hari dia mampu meneruskan kehidupan dengan senang sikit lah, mewah sikit, ada makan minum, tempat pun nyaman, ada kipas selama 4 hari. Dan ada lebihan, duit ni ada lebih nak belanja, maka itu disebut sebagai mampu. Sebab itulah sunat muakkad. Sunat tersebut sunat setiap tahun bagi yang mampu. Mampu yang tadi. Kemudian hukumnya makruh andaikan kita mampu tetapi kita meninggalkan. Tuan-tuan pun dah banyaklah pulang gaji. Baik. Itu berkaitan dengan niat yang kita nak kaitkan dengan perkara ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sesungguhnya ikhlas itu suatu kelakuan hati yang dipuji dan tiada diterima amal ibadah melainkan dengannya. Allah, berat. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Allah. Samalah juga hadis Nabi yang panjang lebar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis yang sangat terkenal. Hanya sesungguhnya sah segala amal ibadah itu dengan niat. Jadi setiap ibadah kita sahnya dengan niat. Contoh kalau tuan-tuan sihat sikitlah, sihat sampai nak raya, kita ada ibadah yang besar, iaitu kita puasa pada hari Arafah. Cumanya menjadi persoalan kepada kita. Kita hari Arafah hari Sabtu, sedangkan mereka wukuf hari Jumaat. Jumaat tuan-tuan, hari Jumaat dah wukuf. Dia orang raya awal sikit, jadi kita lewat sikit. Jadi mana yang kita kena ikut? Pada pandangan imam kita, kita berpuasa di mana kita berada. Samalah macam puasa raya tu. Dan puasa ketika mana bulan Zulhijjah, Yaumul Arafah, oleh kerana kita hari Sabtu, maka hari Sabtulah kita kena puasa. Tetapi pandangan yang lebih selamat, oleh kerana wukuf itu kan peristiwa. Wukuf berhenti di padang Arafah. Mereka sedang berwukuf di Arafah, sedangkan kita kat sini hari Tarwiyah, hari yang ke-8.
maka di situlah yang lebih afdal kita sertakan Jumaat dan juga Sabtu. Terpulanglah nak buat ke tak? Sunat. Sunat je tuan-tuan. Orang kata sunat je. Tapi orang yang mencari keredaan Allah Ta'ala, mereka mengatakan puasa pada Yaumul Arafah, Nabi sebut Allah ampunkan dosanya 1 tahunnya lepas, lalu. Kalau kita puasa nisfu Syaban, dosa yang lepas je diampunkan. Puasa nisfu Syaban, 15 Syaban. Tapi Yaumul Arafah setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Oh, dua tahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka yang berpuasa. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Isyak 8.45. Dapat. Hanya sesungguhnya sah segala amal ibadah itu dengan niat. Dan hanya sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang diniatkannya, yakni tiada baginya apa yang ia tiada niatkannya, dan tiada baginya apa yang diniatkan oleh orang lain. Itu dia. Samalah macam ibadah korban. Contoh tuan-tuan banyak duit sangat. Macam tadi dah cerita banyak duit kan. Ini cerita je tuan-tuan, bukan betul. Cerita je nak sedap dengar. Tuan-tuan banyak duit, tuan-tuan nak sedekahlah bagi sumbang dekat surau Darul Ikram, seekor lembu bagi sedekah. Jadi kita nak niatkan tu, niat ni macam mana tuan-tuan? Niat korban tu siapa yang kena niat? Sebabnya dia bagi seekor lembu itu bukan lembu korban. Pahalanya adalah pahala sedekah. Tapi siapa yang kena niat korban? Itu persoalan dia. Kan? Jadi persoalan dia siapa yang diletakkan nama dia. Contohnya tuan pengerusi ke AJK masjid ni, AJK surau, letak nama 7. Setiap di antara tu kena niat. Sebab itulah kalau kita memberikan sumbangan kepada orang, kita kena minta izin. Pak Haji, saya nak buatkan korban ni lembu Pak Haji ni. Minta izin supaya Pak Haji tu dapat niat korban. Niat korban. Itu dia. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam perbahasan tersebut, contoh memang kadang-kadang berlaku. Orang tersebut tak niat langsung nak korban. Memang benda tersebut jadi binatang sedekah je, daging sedekah. Itulah persoalan dia. Betapa ulama menekankan niat korban. Korban cakap bahasa Melayu je lah, ya Allah ini korban aku tahun ni, dah cukup, sah. Yang penting niat. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun disebut tadi tiada baginya apa yang diniatkan oleh orang lain. Itu yang tadi kita katakan, kita mewakilkan kepada orang. Aku wakilkan kepada engkau lembu ni untuk korban. Maka orang yang diwakilkan dia biasa baca nama, sembelih. Itu maka sah. Maka sesiapa yang berpindah kepada Allah dan Rasulnya, maka perpindahannya kepada Allah dan juga Rasulnya, yakni sesiapa yang berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam dengan niat yang ikhlas kerana menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, maka perpindahannya mulia, diterima dan diberi ganjaran pahala. Itulah dia. Perkataan niat itu semata-mata kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi itulah yang disebutkan sebagai perkataan ikhlas. Jadi orang ikhlas ini melakukan sesuatu perkara, lebih-lebih lagi dalam ibadah ni lah, semata-mata kerana Allah, tanpa mengharapkan sebarang balasan, pujian, imbalan, imbuhan dan sebagainya. Allah, tinggi sangat darjat kedudukan ikhlas. Dan sesiapa yang berpindah kerana dunia yang ia menghendakinya, azan. Baik.
Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan berkaitan dengan hadis tadi. Dan sesiapa yang berpindah kerana dunia yang ia mendapatkannya atau kerana perempuan yang ia hendak mengahwininya, maka perpindahannya kepada apa yang ia berpindah kepadanya. Itu yang tadi. Maksudnya kalaulah dia tidak ikhlas 100% kepada Allah, maka dia semata-mata mendapat apa yang dia niatkan. Banyaklah kita dah sebut pada awal dahulu bagaimana Allah Ta'ala menemplak bagi golongan seperti itu. Pergilah kamu kepada mereka dan mintalah balasan daripada apa yang engkau niatkan. Perbuatan ini amat keji kerana ia menzahirkan perpindahan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi menyembunyikan yang menyalahinya, sekalipun mencari harta dunia dan perempuan itu harus pada syarat. Jadi sebab itulah perkataan ikhlas suatu benda yang sangat mahal. Dan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis kudusi, al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia daripada rahsiaku, aku taruhkannya pada hati orang yang aku kasihinya dari kalangan hamba-hambaku. Jadi melakukan sesuatu ibadah agar diterima oleh Allah Ta'ala, syarat yang lebih utama adalah perbuatan tersebut kita kena ikhlas. Buat sesuatu semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita sayang dan cintakan kepada Allah Ta'ala. Contoh macam tuan-tuan lah. Kita contohkan lagi lah. Tuan-tuan banyak duit. Adakah boleh tuan-tuan dia macam ni? Contohnya kita tengok anak kita. Anak kita time raya puasa dulu, dia banyak duit, dapat duit raya kan, kumpul-kumpul dekat 800. Kita pun ambil duit dia, masuk bahagian dekat surah Al-Ikram buat korban. Boleh tak tuan-tuan? Menggunakan duit anak untuk buat korban. Kita cakap ikhlas lah, ini pun duit raya dapat free. Kita tengok syarat utama korban tu apa? Pertama, Islam, semua orang Islam. Yang kedua, balik dah cukup umur.
Kalau budak tu dah cukup umur tak apalah. Tapi kalau budak sekolah rendah, maka tak cukup syarat dia. Kemudian yang ketiga berakal. Jadi maksudnya tak boleh seorang bapa mengambil duit simpanan anak dia, tabung haji ke ASB, buat korban, letak nama anak dia. Sebab apa? Sebab dia bawah umur, bahasa Arabnya belum balik dah. Dan kita adalah yang menanggung dia segala dosa dan juga pahala. Maka kita kena keluarkan duit kita dan kita niatkan atas nama anak. Kita keluarkan duit, dapat pahala sedekah. Tapi anak tersebut kita ajarlah supaya niatnya korban. Korban ni dalam mazhab kita paling kuranglah seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali paling kurang. Sehingga kalaulah kita tak mampu buat seumur hidup sekali, maka kita telah meninggalkan perkara yang sangat sunat dalam agama kita. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang baik daripada Allah, segala kekurangan saya minta maaf. InsyaAllah ada umur yang panjang, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Oh, tu dia. Kalau yang 44 tadi, satu bahagian, satu ekor itu 7 bahagian. Tapi satu keluarga itu dia mempunyai 8 ahli keluarga. Macam mana nak masukkan ke 88? Macam mana nak masukkan ke 88? Itu sebenarnya dalam bab ibadah korban ni, sebenarnya konsep yang utama sekali, dia mengikut kebijaksanaan seseorang lah. Terpulanglah mana-mana semua pandangan baik. Cuma yang lebih baik satu nama, satu bahagian. Tetapi oleh kerana terlebih satu, maka salah seorang kena mengalah sikit lah. Maksud dia apa? Maksudnya dia niatkan dari sudut pahala. Memanglah nama dia Ahmad. Contohnya Abu ni tak boleh masuk, tak cukup kota. Dia kena niatkan dalam hati dia, ya Allah, korban ini untuk aku dan juga Abu. Niat je lah. Ataupun macam mana, itu mengikut kebijaksanaan seseorang. Maksudnya dari sudut pahala boleh dikongsi. Dia macam ni. Mungkin sebelum ni sangat terkenal, TMPKP. Seekor lembu pecah kepada 100 lot. Setiap orang bagi RM50. Kan ada. Jadi seekor lembu ada 50 orang bagi dana. Tetapi tayang korban dia letaklah beberapa nama je. Jadi itu disebut sedekah korban. Pahalanya sedekah. Tetapi dia belum sempurna melaksanakan ibadah korban. Sama lah macam tadi. Maksudnya dia mendapat pahala melaksanakan ibadah korban, tetapi korban satu bahagian itu belum sempurna lah. Dia tak salah, tapi macam belum sempurna lah. Macam kita solat duduk, kan dapat pahala separuh. Macam tu lah lebih kurang. Okey Pak Haji. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaAllah kita jumpa pada minggu akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.